لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula kelas dan kuliah kita, iaitu berhubung dengan kisah ataupun cerita yang diambil daripada Al-Quran, kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang dipetik langsung daripada Al-Quran, yang mana cerita-cerita ini 100% benar kerana sumbernya daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ataupun kisah yang akan kita bincangkan pada malam ini iaitu di bawah tajuk Mu'min Ali Fir'aun. Kalau kita tengok dia punya tajuk dia ataupun kisah dia berhubung dengan Mu'min Ali Fir'aun, seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun. Mukmin maksudnya seorang lelaki yang beriman. Kita selalu dengar Muslim. Muslim lelaki Islam. Perempuan Muslimah. Kalau seorang lelaki Islam dia panggil Muslim. Kalau wanita Islam seorang Muslimah. Muslimah tu wanita Islam, perempuan Islam. Kalau ramai Muslimun. Kalau wanita Muslimat. Itu perkataan Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Kalau orang itu bertakwa, disebut apa? Muttaqun atau muttaqin. Daripada perkataan taqwa, muttaqin, muttaqun, orang yang bertakwa. Kalau orang yang beriman, orang yang beriman lelaki dia panggil mukmin. Kalau wanita mukminah. Kalau ramai mukminun. Kalau wanita mukminat. Jadi perkataan yang berasal daripada istilah Arab yang dimelayukan dan digunakan kan. Macam hadirin hadirat. Itu perkataan Arab. Kan? Perkataan hadirin maksudnya orang lelaki yang hadir. Kan? Okey. Jadi kisah kita ini berhubung dengan mukmin, seorang lelaki. Dan cerita ini disebut di dalam surah Mu'min, surah Al-Mu'min. Ataupun surah ini juga dikenali, surah ini ada dua nama. Surah ini dikenali juga dengan nama surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Dalam Quran kadang-kadang dia tulis surah Mu'min, kadang-kadang dia tulis surah Ghafir, ataupun kadang-kadang dia tulis dua, Ghafir / palang Mu'min. Disebut sebagai surah Mu'min kerana sempena dengan cerita lelaki inilah. Kenapa dinamakan surah ni? Tuan-tuan kena ingat, penamaannya berkait dengan isi kandungan cerita.
Saya bagi contoh. Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Lembu betina. Al-Baqarah tu maksud dia lembu betina. Lembu betina. Kenapa surah itu dinamakan surah lembu betina? Kerana di dalamnya ada cerita tentang lembu. Penyembelihan lembu oleh Bani Israel, nak cari siapa yang bunuh. Apabila Nabi Allah Musa alaihi salam minta supaya Allah Ta'ala tunjuk siapakah yang menjadi pembunuh dalam cerita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk antadhbahu baqarah, untuk mereka menyembelih lembu. Jadi penamaan surah itu ada kaitan dengan cerita di dalam. Macam kita baca minggu lepas berkaitan dengan Sabak dalam surah Sabak. Surah tu nama Sabak, ceritanya juga berhubung dengan kisah kaum Sabak. Jadi namanya surah Mukmin kerana ceritanya ada berhubung kait dengan seorang lelaki yang beriman. Kenapa lelaki ini istimewa? Kenapa lelaki ini diangkat ceritanya oleh Al-Quran? Kenapa sehingga surah ini dinamakan surah Mukmin? Cerita tentang lelaki ini kenapa ia hebat? Kerana dia keluarga Fir'aun. Lelaki ini hebat kerana dia beriman dan dia daripada keturunan kaum keluarga Fir'aun. Ali Fir'aun. Tak sangka kita kan? Tak terjangka ataupun tak terbayang bahawa di antara keluarga Fir'aun tu yang selalu kita dengar, yang masyhurnya isteri dia Asiyah. Asiyah yang kita dengar yang beriman tu isteri dia. Tapi jangan lupa, selain daripada Asiyah, ada satu orang lagi daripada keluarga Fir'aun, daripada keturunan Fir'aun yang beriman dengan Nabi Musa. Malangnya tuan-tuan hadirin mukminin, Al-Quran tidak memperincikan tentang identiti lelaki ni. Cuma dia sebut apa dia? Dia sebut umum ya. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita, wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun, dan berkatalah seorang lelaki yang beriman. Lelaki ini adalah daripada keluarga Fir'aun. Quran hanya sebut banyak tu ya. Wa qala rajulun mu'min min ali Fir'aun, dan bercakaplah dan berkatalah seorang lelaki yang beriman daripada kalangan keluarga Fir'aun. Siapa lelaki ini? Apa hubungan dia dengan Fir'aun? Apa nama dia? Al-Quran tak sebut, kerana benda itu tak ada kaitan dengan cerita. Yang pentingnya kita kena tahu di dalam kezaliman Fir'aun tu, dalam kesesatan Fir'aun tu, dalam keluarga dia yang jahat tu, ada seorang yang beriman. Ada seorang yang dapat hidayah. Hebatlah kan? Macam mana dia boleh dapat hidayah? Dia duduk dalam keluarga Fir'aun, bukan orang luar asing, ahli keluarga, darah daging Fir'aun, tapi dia tak ikut Fir'aun. Sebab itu kita kata hidayah tidak mengenal hubungan kekeluargaan. Hidayah tidak pernah memilih berdasarkan keturunan, berdasarkan hubungan kekeluargaan, berdasarkan warna kulit. Dia tak pilih, dia tak tengok yang itu. Sebab itu kita kata Islam ni menarik. Ada cerita isteri beriman, suami kafir. Ada cerita anak beriman, ibunya kafir, ayahnya kafir.
Banyak cerita bahkan para rasul, bukan semua yang beriman walaupun duduk dalam rumah yang ada di dalamnya seorang nabi. Hidayah ni apa maksudnya? Hidayah pilihan kita. Hidayah ni dia bukan harta warisan, dia bukan faraid, dia bukan sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diperturunkan. Dia tu kita yang pilih. Sama ada nak memilih untuk beriman ataupun tidak. Seseorang yang lahir daripada benih Rasul, tetapi kalau dia memilih untuk tidak beriman, dia tak akan beriman walaupun benih dia datang daripada seorang Rasul. Tapi kalau dia nak beriman walaupun benih dia daripada Taghut, benih dia daripada kafir, dia boleh beriman. Seperti apa? Seperti kita baca dalam sejarah Ikrimah. Ikrimah anak siapa? Abu Jahal. Bapa dia Abu Jahal tu digelar Fir'aun umat ini. Abu Jahal tu Fir'aun umat ini. Siapa tak kenal Abu Jahal? Anak dia Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah yang Allah redha kepada dia. Walaupun benih dia benih Abu Jahal. Demikian juga kita baca kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa dia lah kepala munafik. Bapa dia adalah ketua munafik. Tetapi dia adalah sahabat Nabi. Kalau nak ikut benih tak elok. Kalau nak ikut keturunan tak guna. Tapi dia tu sendiri mukmin radhiyallahu an. Allah redha, sahabat Nabi, pejuang Islam. Abdullah tu anak munafik tadi. Maka sebab itu tuan-tuan, benda ini menarik. Hidayah ni menarik. Pilihan Allah. Sebab itu tak ada jaminan jika kita beriman, anak-anak dan keturunan kita mesti juga beriman. Itu pengajaran yang pertama. Cuma kalau kita tengok ada riwayat-riwayat yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, tapi ada sumber-sumber lain yang cuba nak cari siapa. Umpamanya dikatakan dia bernama Sam'an. Dia ni Sam'an nama dia, ataupun Habib, ada disebut umpamanya oleh Az-Zamakhsyari, nama dia Sam'an ataupun Habib. Dikatakan dia ni kena macam mana dengan Firaun? Dikatakan dia adalah sepupu Firaun. Kira dekat lah kan, sepupu Firaun. Menariknya lelaki ni, walaupun dia beriman, tetapi dia di antara menteri Firaun. Lagi pelik. Dia beriman dengan Musa, dia beriman dengan Allah, tetapi dia menteri pembesar di antara penasihat Firaun. Dia jadi ikut mana? Yang ni tuan-tuan kena belajar. Macam mana dia boleh duduk di posisi? Patut kalau dia beriman, saya ingat lama dah Firaun tak bunuh pun, mungkin penjara. Tetapi bila kita baca di dalam Al-Quran, dia di antara penasihat utama, di antara pembesar kanan, di antara orang yang dekat, sehingga pandangan dia, pendapat dia didengari oleh Firaun. Tuan-tuan, satu benda yang kita boleh belajar daripada lelaki ini, dan dia memberikan suatu hujah, suatu hukuman ataupun suatu panduan kepada kita, macam mana dia boleh survive dalam kerajaan Firaun, dia boleh survive dalam rumah Firaun, dalam istana Firaun, dia boleh survive dengan kedudukan dia. Agak-agak tuan-tuan dia buat apa? Nak selamat ni nak kena buat macam mana? How to survive?
Macam mana kita nak selamatkan diri kita dalam kalangan musuh, dalam kalangan orang yang tak beriman? Kita beriman, macam mana kita nak selamat? Kita hendaklah menyembunyikan keislaman kita. Janganlah kurang cerdik, pergi duk habaq. Berlakonlah. Dia tak habaq. Dia tak bagi tahu kata dia Islam. Ini tuan-tuan, pasal tu kita kata benda ni dia akan jadi hujah nanti. Dia akan jadi satu dalil. Nanti saya cerita. Tapi saya nak habaq dekat tuan-tuan bahawa lelaki ini berdasarkan cerita Al-Quran, dia boleh mengekalkan kedudukan dia dan dia meneruskan kehidupan dia dan dia berada di sisi Firaun kerana dia merahsiakan, menyembunyikan keislaman dan keimanan dia. Dalam Islam perkara ini dibenarkan jika mempunyai maslahat. Tuan-tuan kena ingat perkataan maslahat. Apa dia? Jika ada keperluan. Dan untuk menolak apa? Kemudaratan. Dan saya nak bukti kat tuan-tuan. Sebab itu apabila orang masuk Islam, convert masuk Islam, ini kita realiti dunia kita hari ini. Bila orang masuk Islam, orang peluk agama Islam, yang ni tuan-tuan boleh jadikan sebagai satu pegangan ataupun satu hujah. Bila orang bukan Islam masuk Islam, dalam keadaan tertentu mereka tak dapat sokongan ataupun mungkin pengislaman mereka itu membahayakan diri mereka, membahayakan pekerjaan mereka dan sebagainya. Maka dalam hal ini, sekiranya orang tanya kita, orang minta pendapat kita, bolehkah saya merahsiakan keislaman saya dan saya duduk dengan keluarga saya yang kafir itu dan saya abang kata buat macam biasalah. Ini salah satu dalil boleh. Kan dia masuk Islam, mungkin ditanggung oleh keluarga dia, bimbang soal keselamatan, soal hidup dia. Dia kata saya memang nak masuk Islam, tapi saya tak boleh declare dan saya kena duduk dengan keluarga saya. Kita katakan anda boleh duduk, anda boleh buat secara bersembunyi, tak perlu declare. Tak payahlah duk membujur lalu melintang patah apa semua tu, tak payah. Hang duk sengak-sengak, berlakon berpura-pura, bila dah mai satu keadaan boleh survive, dah ada pekerjaan sendiri, dah ada kekuatan sendiri, boleh keluar, baru declare. Dia kata celah-celah tu pula ustaz, oi pi mati. Dalam duk sembunyi tu pi mati. Macam mana? Oh haru pula nak kena babut pula. Allahu a'lam tuan-tuan. Saya tak tahu ada keperluan nak pergi duk babut ni. Tuan-tuan biasa dengar tak? Tak tahulah tuan-tuan setuju dengan saya ke tak setuju. Tapi satu orang kalau tak ada keperluan, kita nak pergi duk tuntut mayat dia, dia mati sebagai orang kafir, zahirnya dia mati sebagai orang kafir, biar apa ya. Biasa dengar Najasyi. Ni saya nak kemuka argument lah, lepas tu tuan-tuan nilai lah. Najasyi Ashamah, dia raja kepada Habsyah, kerajaan Habsyah. Tuan-tuan tahu kerajaan tu kerajaan apa? Kalau kita baca dalam sejarah, Najasyi, gelaran kepada raja ketika itu, nama dia Ashamah. Dia adalah pemerintah kepada kerajaan Kristian Katolik. Kerajaan Kristian. Bukan kerajaan Arab, bukan kerajaan orang putih ke kerajaan apa, kerajaan Kristian. Dia seorang yang masuk Islam. Dan di dalam sejarah dia tak declare dia masuk Islam. Pasal apa? Kalau dia declare dia masuk Islam, apa berlaku? Hilanglah jawatan raja.
Pasal kerajaan tu kerajaan Kristian. Dan Nabi tulis surat, mengutus surat. Tulis surat kepada dia, dia jawab. Dan Nabi tak suruh dia letak jawatan mai ke Madinah. Itu yang lebih penting. Nabi tak kata, hang dah masuk Islam, pergi duk tunggu apa? Mai. Berduk bersekongkol pula dengan Kristian tu. Dah. Nabi suruh dia jadi raja kerajaan Kristian, dan Nabi suruh dia buat biasa, dan Nabi tak ada declare apa. Pasal dia seorang. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia apa? Bila sahabat-sahabat Nabi daripada Madinah berhijrah ke Habsyah, dia sebagai raja yang ada kuasa memberikan suaka politik. Bahasa modernnya suaka politik. Dia bagi perlindungan. Depa tumai, dia lindung. Pasal apa? Sesama Islam. Tapi menteri-menteri dia, pembesar dia, siapa pun tak tahu kata dia Kristian. Islam. Semua duk anggap kata dia Kristian. Bukan saya silap, saya nak tengok tuan-tuan ikut tak ikut cerita. Tuan-tuan tegur tu makna tak lena lah. Setengah orang dia tengok tapi dia lena. Ada can nak jadi menteri. Nampak tak? Siapa pun tak tahu kata dia dah masuk Islam. Sebab itu, dia panjang cerita dia. Dia ada kait dengan kau ni. Sebab itu pada hari dia mati, tuan-tuan, pada hari dia, sampai ke hari dia mati, tak ada siapa yang tahu dia masuk Islam. Apa yang Nabi buat, tuan-tuan semua mesti mengaji. Hadis tentang Najasyi ni mesti mengaji. Pasal apa? Inilah satu-satunya yang pertama kali dalam sejarah semayang jenazah ghaib. Sebelum tu tak ada. Semayang jenazah ghaib yang Nabi buat, Najasyi. Bila dengar kata Najasyi mati di Habsyah, Nabi keluar di Madinah. Ni, jenazah tak ada, ghaib. Jenazah duduk di sana. Dan jenazah Najasyi diuruskan mengikut istiadat Kristian, bukan Islam. Pasal apa? Pasal orang tak tahu. Dan tak ada riwayat Nabi pergi kata pergi ambil. Tak. Cuma apa yang Nabi buat? Nabi kata qumu, bangkit, bangun. Telah mati saudara kita yang saleh, Nabi kata. Bangkit dan salatlah. Ini jenazah ghaib yang Nabi buat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengaji semayang jenazah ghaib, dia bukan boleh buat ikut sebarangan buat. Nabi tak pernah buat semayang jenazah ghaib ni, melainkan cerita Najasyi ni. Dan pasal apa Nabi buat? Nabi buat pertama kerana dia mati di negara orang bukan Islam. Jenazah dia belum disalatkan. Sebab itu sebahagian ulama, tuan-tuan jangan pelik dah, sebahagian ulama kata syariat salat jenazah ghaib hanya terpakai kepada kes macam kes Najasyi. Faham tak? Maksudnya katakanlah adik-beradik kita ke, siapa kita ke, pergi mati di negara orang kafir. Mati pula tu cara yang kita kata tak diuruskan oleh orang Islam. Tak ada pengurusan orang Islam. Mungkin bencana alam ke peperangan ke apa, mereka mati, mereka pun himpun semua, urus. Tak ada masa nak ikut Islam tak Islam, urus ikut sama satu cara saja. Maka dalam keadaan itu adalah syariat salat jenazah. Tapi kalau mati di negara orang Islam, di Mekah, di Madinah, di negara-negara orang Islam yang ribuan orang dah salat, dah urus cara Islam, maka tak ada keperluan, kerana tak ada petunjuk dan contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pandangan pertama kata kalau nak salat jenazah ghaib, kena tengok kes tu sama tak macam kes Najasyi. Salat tak salat lagi, mati dia urus lagu mana, ada tak keperluan nak salat? Bukan salat sebarangan salat, kerana Nabi buat dalam kes tertentu, bukan buat pada semua keadaan. Ada sahaja sahabat yang mati di luar, tapi Nabi tak salat di Madinah.
Saya baca ni bukan kata kita sokong, bukan kita setuju. Penghujahannya macam tu. Manakala pandangan kedua dia kata apa? Boleh kita lakukan salat jenazah ni sekiranya ada keperluan, walaupun dah mati tempat orang bukan Islam, disyariatkan juga di tempat kita, umpamanya dia mati di luar, keluarga dia nak buat, macam kita duk faham, macam kita duk amal ni, kita nak buat juga boleh. So dalam hal ini, pasal apa orang berselisih pendapat tentang salat jenazah ghaib? Kerana melihat kes Najasyi. Tapi poin yang kita nak bincang yang sama dengan mukmin ali Fir'aun ni apa? Najasyi, mukmin ali Fir'aun, kedua-duanya merahsiakan keislaman mereka. Dan benda-benda ni boleh kita gunakan, walaupun cerita ni cerita lama, tapi benda ni sebenarnya praktikal. Mungkin situasi mukmin ali Fir'aun dengan Najasyi tadi kita boleh praktik pada Muslim juga di China. Kita mungkin boleh habaq dekat mereka, kalau hampa tak boleh hidup cara Islam, hampa tak boleh hidup macam orang Islam, hampa hiduplah macam orang Cina, macam orang apa Buddha ni, hampa nak survive tu, kalau habaq kata Islam, tunjuk kata Islam, satgi kena tangkap, kena bunuh apa semua, tak boleh hidup, hampa mengaku pilah kan. Lepas tu di rumah hampa semayang sengak-sengak. Tak payah duk habang kata Islam. Kadang-kadang depa kita yang duduk di Malaysia, yang negara Islam pun semua ni memanglah sembang derah. Takut apa? Biar pergi mati. Oh kan, dia duk boleh main semayang Jumaat tak ada apa, bitak dia seminggu situ. Dah lebih daripada juga. Nak pakai tudung tak boleh, nak puasa tak boleh, siapa yang ditangkap puasa suruh makan, siapa yang ni dipenjarakan, dipisahkan keluarga, dan sebagainya. Maka dalam hal termasuklah mu'allah yang ada di Malaysia ni, kalau ada kemudaratan untuk declare, tak payah declare, tak ada kesan pun. Yang penting apa? Baca kisah Ammar bin Yasir. Bukan soal penampilan, bukan soal declare nak mengaku tak ketawa hala ni. Soal dia apa? Soal iman. Sebab itu Ammar, anak kepada Yasir, anak kepada Sumayyah, apa dia buat? Dia menyebut kekufuran. Pak dia Yasir, orang suruh paksa kufur, pak dia ni kita panggil azimah rukhsah. Dua-dua boleh, dua-dua tuan-tuan boleh. Ikut tuan-tuan lah, macam tuan-tuan ni mesti pilih azimah, mesti macam Yasir punya. Kira buat pilah apa pun aku tak akan berubah punya, kan. Kebanyakan azimah ni. Yasir dengan Sumayyah bila ditekan, bila dipaksa, mereka tak ubah, mereka tak ucap, mereka tak sebut perkataan kufur. Depa pertahan. Akhirnya Sumayyah disula, Yasir dibunuh. Ammar tengok, dia takut. Dia sebut, kata dia kembali kepada agama asal. Dia buat macam mana yang musyrikin suruh. Dia sebut perkataan kafir, kufur tu dia sebut dengan mulut dia, tetapi hati dia tak terima. Cuma dia takut orang bunuh dia. Dia nak jaga nyawa dia, dia nak selamat diri dia. Bila dia balik jumpa Nabi, turun ayat Quran sebut apa? Tak apa, yang pentingnya hati tak redha. Menunjukkan bahawa dalam situasi ini kita memilih mudarat yang lebih kecil berbanding mudarat yang besar. Kalau kita pertahan, kita mungkin mati. Tapi kalau kita mungkin tukar, tapi dalam hati kita tak redha, kita selamat. Bila kita selamat, kita boleh teruskan agama kita. Bahkan kalau kita tengok dalam fatwa mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata orang yang dipaksa, umpamanya dia puasa, orang paksa suruh dia makan, kalau dia tak makan orang bunuh, dia boleh makan, tapi puasa dia tak batal, kerana dia bukan dengan sengaja, tapi dipaksa. Paksa tu pula mesti paksa yang betul-betul lah. Orang yang paksa tu pasal apa hang makan, dia tak nak duk paksa suruh makan. Anak dia hak kecil tu, dia beli aiskrim duk paksa dia makan. Yang ni hang berlapak sama.
Paksa tu maksudnya macam kalau di China tu memang mereka boleh mati tentera paksa memang. Yang tu munasabah lah. Kan? Maksud darurat ni darurat yang benar, bukan darurat yang dibuat-buat. Kan? Okey. Dan dikatakan juga dalam riwayat yang lain bahawa dia ini dilantik. Dia dilantik. Dan tuan-tuan jangan lupa, di zaman Nabi pun ada kes masa Nabi lemah, Islam lemah, memang Nabi tak bagi sahabat declare. Sebab tu kadang-kadang orang bukan Islam bila dia masuk, dia kata macam mana saya nak duduk dengan keluarga saya bukan Islam. Duduk macam biasa. Cuma benda babi tu elakkanlah, jangan makan. Lepas tu kalau dia pergi, depa pergi, dan tuan-tuan saya tengok orang bukan Islam dia tak banyak sangat ibadat. Kita nak sembahyang, kita sembahyang dalam bilik. Kan? Ataupun kita sembahyang di masjid, bukan dia boleh tahu. Kan? Sementara dia kata ni saya tak boleh lah pakai tudung ke apa ke. Tak apa, dalam sementara. Balik rumah mungkin buang tudung, keluar rumah mungkin pakai tudung. Kan macam tuan-tuan tengok orang Melayu kita, Melayu kita. Dalam TV apa pakai tudung, luar depa tak pakai, darurat. Itu kita faham situasi depa, situasi darurat. Saya tak kata apa. Okey. Umpamanya seperti yang berlaku kepada Abu Zar. Saya baca sikit Abu Zar masa dia baru masuk Islam. Nabi kata dekat dia dalam hadis Bukhari, Nabi kata, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, uktum hadzal amr. Nabi kata dekat Abu Dzar, kau rahsiakan dahulu keislaman kau. Kau jangan sebut, jangan bagi tahu, jangan isytihar kau masuk Islam. Sebab apa? Kerana nanti kau akan dibunuh. Masa tu masih dalam keadaan Islam lemah. Zaman Syriah, zaman sembunyi-sembunyi. Nabi kata, warji' ila baladika, kau balik ke negeri kau buatlah secara rahsia. Nabi kata, fa idza balagaka, apabila sampai berita kita menang, sampai berita Islam menang, kau marilah kepada kami, masa tu kita declare. Nampak? Maknanya fiqh Nabi suruh jaga maslahat yang besar tu, kan? Nyawa agama yang besar tu, kan? Dalam keadaan tak perlu kita nak declare. Okey. Dan dikatakan, kita tengok, dikatakan bahawa mukmin ali Firaun ni, keluarga Firaun lelaki ni, diangkat sebagai ketua pasukan polis Firaun. Dia ada jawatan lah. Dan selama ni dia tak pernah, dia ikut je apa yang Firaun buat. Ini juga yang kita sebut bahawa selemah-lemah iman adalah membenci di dalam hati. Dia tak ada kemampuan. Tetapi akhirnya tuan-tuan dalam cerita ni, kita tengok apa yang berlaku lah. Okey. Wa qala rajulun mu'min min ali Fir'aun. Selama ni dia sembunyi, dia rahsia, dia ikut, dia tak ada buat apa-apa yang menentang Fir'aun. Yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanan dia. Yang ni tak ada masalah lah. Yang satu lagi munafik. Munafik ni izharul iman, ibtanul kufur. Dia berbeza. Lelaki ni dia menampakkan macam dia Firaun, dia nampak macam dia ikut agama Firaun, tapi dia Islam. Munafik dia menampakkan dia Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Kan? Okey? Itu beza. Dia mula bangkit, dia tak boleh tahan, dia dah tak boleh sabar, dia dah tak boleh nak berlakon apabila Firaun bertanya kepada menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia, termasuk lelaki inilah, barangkali kita mungkin terpaksa bunuh Musa. Bila keluar satu rancangan daripada mulut Firaun, masa tu ada Haman. Haman ni kira Perdana Menteri lah.
Firaun raja. Tuan-tuan kena ingat watak-watak besar ni. Firaun sebagai pemerintah besar raja, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Di belakang dia Haman. Nama Haman disebut 6 kali dalam Quran. 6 marrat, 6 kali. Dan 6 kali tu, tuan-tuan kena ingat, Haman Perdana Menteri, menteri kanan yang paling dipercayai oleh Firaun, Tuhan sebut 6 kali. 6 kali tu sebut dengan Firaun. Punya kamcin lah. Sebut Haman, sebut Firaun. Sebut Haman. Kalau sebut Haman, mesti gandengan dia Firaun. Depa memang ni lah. So bila tanya Haman, tanya apa semua, dia bunuh. Kita bunuh. Pasal dia tak. Tuan-tuan, apa akhirnya yang menyebabkan mereka nak bunuh Musa ni? Ini tabiat manusia. Mula-mula Musa diajak berhujah. Tuan-tuan tahu kan cerita dia lawan dengan tukang sihir. Akhirnya dengan tukang-tukang sihir tu masuk Islam. Mula-mula yang menjadi tulang belakang Firaun ni tukang sihir lah. Sebab dia, tuan-tuan kalau baca sejarah raja-raja dulu, termasuk tuan-tuan baca cerita orang putih, King Richard ke apa, King orang putih tu, dia ada Merlin. Bukan nasi kanak Merlin Penang. Merlin tahu dah? Dia punya tukang sihir. Tabiat pembesar dulu, dia mesti ada, dia panggil superstitious, perkara khurafat ni. Untuk apa? Untuk nak membina satu influence, satu pengaruh, takutlah pada dia. So Firaun ni pun dia ada ni, tukang-tukang sihir ni. Tukang-tukang sihir ni, tuan-tuan tengok ada cerita tukang sihir. Sihir ni sebenarnya dia macam silap mata. Dia macam satu pembohongan, bukan betul. Okey, tengok. Bila depa lawan ulang, depa baling tali, Musa baling tongkat. Tongkat Musa jadi ular sungguh. Tali mereka, orang nampak tali, tapi orang nampak ular, tapi sebenarnya tak. Tu dia panggil magic tu. Bohongnya, triknya. Sebab itu bila tukang sihir tengok, kita panggil magic lah. Bila tengok magic Musa, dia kata apa? Yang ni bukan magic ni. Ini bukan magic. Ini betul ular ni. Ini betul ular ni. Magic takkan boleh jadi ular. Pasal tu yang tuan-tuan duk tengok David Copperfield apa semua tu dia bohong. Sihir dia. Dia main mata, silap kan. Dia trik. Tapi saya nak habaq, bila tukang sihir ni beriman dengan Musa, habislah Firaun. Tapi Firaun ni pun dia akan jenuh. Dia kata apa? Bila rakyat dia tengok, macam mana ni? Tukang sihir pun join Musa. Dia kata apa? Bertenang. Kita tak kalah. Ni tukang sihir pun ikut Musa. Depa memang pakat awal dah. Tu buah Firaun tu. Yang kata Firaun tu sampai ke sudah dia tak kalah. Licik. Dia kata sesungguhnya telah berpakat Musa dan si Quran rakam untuk nak menjatuhkan dia. Dia panggil apa? Character assassination, pembunuhan karakter. Bila orang tengok macam tu, dia kata depa ni pakat nak bagi aku jahanam. Apa yang duk takut? Akhirnya bila mati hujah, mati akal, tak boleh lawan secara argument hujah, power, kuasa akan digunakan. Ini tabiat Firaun. Dan juga raja-raja pembesar, kita baca Namrud dan sebagainya, lawan Nabi Ibrahim semua tu, mereka akan guna kuasa. Menariknya apa? Lelaki yang beriman ni bangkit berkata benar. Dia tak boleh dah kompromi. Dia tak boleh dah bersekongkol. Dia tak boleh tahan dah. Dia kata, masa ni terbongkar lah. Dia kata biar pilih apa nak jadi pun jadi ya. Dia tawakal dengan Allah. Takkanlah dah orang nak bunuh Musa pun duk sengak, bunuh bila janji aku selamat. Tak boleh lah.
Kan? Pasal tu Nabi kata afdalul jihad. Nabi kata afdalul, Nabi kita Muhammad, bukan Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebutlah hadis apa? Afdalul jihad. Kata Nabi SAW, jihad yang paling afdal, yang paling agung, kalimatul haqq, berkata benda yang benar, inda sultanil jair, di hadapan pemerintah yang zalim. Masa ni dia nak kena cakap betul. Kalau dia tak cakap, dia selamat. Tapi Musa mati. Dia memilih cara untuk dia cakap. Apa dia jadi pada dia? Kita bagi laluan pada azan. Saya kita tengok kesudahan lelaki ini yang disebut oleh Al-Quran. Allah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya